حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسلم. Pada hari ini, dan hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke 23 secara daurah laju-laju dan besarlah harapan saya moga-moga adik-adik satu hari nanti dapat mendengar hadis-hadis ini terus daripada kitab asalnya. Kita baca daripada hadis 40. Moga-moga Allah merezekikan adik-adik untuk dapat mendengar kitab-kitab hadis daripada mula sampai habis. Sahih Bukhari penuh, Muslim penuh, Imam Musnad Abi Daud penuh daripada para guru di Al-Azhar Al-Sharif. Baik, hari ini kita masuk pada hadis yang ke-23. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-Imam an-Nawawi Muhyiddin Yahya ibn Sharaf ibn Mira ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jum'ah ibn Hizam al-Hizami an-Nawawi al-mutawaffa sanata 60 وسبعين وستمائة من الهجرة النبوية الشريفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلاميذه وقراء أربعين وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله عز وجل: الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. Baik, hadis yang ke-23 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang digelar dengan gelaran Abu Malik Al-Ash'ari. Lalu di dalam kitab kita, kitab Al-Ba'in An-Nawawiyah, Sayyidina Al-Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita bahawa sahabat Nabi yang terkenal dengan gelaran Abu Malik Al-Ash'ari ini, nama beliau adalah Al-Harith bin Asim. Sebab kalau kita tengok hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Muslim, dan Imam An-Nawawi menghuraikan matan menghuraikan matan Sahih Muslim. Jadi apabila kita melihat di dalam matan, Al-Imam Muslim sewaktu mendatangkan matan hadis, beliau tidak menyatakan dengan jelas siapakah dia nama kepada Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari. Di dalam matan asal, jazakumullah khairan ya akhi, khadaitu ay fujitu, salah samaan ما فيش طعمية بالبيت. Hadir. Baik, apabila kita buka dalam buka dalam Sahih Al-Imam Muslim atau nama yang glamour jelah Sahih Muslim, kita mendapati dalam sanadnya sebut an Abi Malik Al-Ash'ari. An Abi Malik. Tidak disebut bahawa beliau adalah Al-Harith bin Asim. Lalu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di nota kaki itu saya datangkan sedikit komentar daripada Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, kita baca sikit komentar tu sebab komentar tu penting. Qala Syekhul Islam. Kalau dalam mazhab fiqh, bila kita sebut Syekhul Islam, maka Syekhul Islam yang dimaksudkan dalam fiqh mazhab Sayyidina Imam Asy-Syafi'i adalah Sayyiduna Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Allah ta'alaikum. Kalau di dalam ilmu hadis disebut Syekhul Islam, yang dimaksudkan di sini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kata Sayyidina, ni saya yang sebut ni.
Qala Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani fil Isabah, fil Isabah, kitab yang dikarang oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam menceritakan ataupun menyatakan biodata para sahabat baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Qala Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani fil Isabah, zakara an-Nawawi radhiyallahu taala anhu fil Azkar. Kitab Imam Nawawi antara yang terkenal adalah kitab Al-Azkar. Cerita tentang zikrullah daripada kita hidup sampai kita mati. Maknanya sepanjang masa kalau kita betul-betul beramal dengan al-azkar tu, memang kita betul-betul menjadi az-zakirin Allah katsira. Jadi disebut di sini zakara Sayyidina Imam An-Nawawi fil Azkar inda zikri hadis Abi Malik Al-Asy'ari at-tuhuru syatrul iman. Maknanya dalam kitab Al-Azkar, hadis yang ke-23 ini turut didatangkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Inda zikri hadis Abi Malik Al-Asy'ari at-tuhuru syatrul iman, an-nasmahu Al-Harith ibnu Asim. Jadi Sayyidina Imam Ibn Hajar yang sangat terkenal dengan kitab Fathul Bari, dan beliau ada banyak lagi macam-macam kitab. Antara yang terkenal yang memang kita selalu dengar adalah kitab Fathul Bari. Di sana macam-macam kitab lagi karangan Al-Imam Ibn Hajar. Tahzib, Tahzibul Kamal, Taqrib, banyak macam. Dan beliau bermazhab Syafi'i dan merupakan Qadil Qudah, ketua hakim pada zaman beliau. Ketua hakim, Qadil Qudah bermazhab Syafi'i. Cuma beliau lebih terkenal di dalam penulisan dalam ilmu hadis. Tetapi beliau boleh jadi qadi itu maknanya memang beliau seorang yang sangat detail dengan masalah fiqh sampai boleh jadi qadi. Okey. Jadi dalam kitab Al-Isabah, Imam Ibn Hajar menyatakan, Imam Nawawi sebut dalam kitab Azkar sewaktu menyebut hadis yang sedang kita bicara ini, bahawa sahabat Nabi yang digelar dengan gelaran Abu Malik Al-Asy'ari ini bernama Al-Harith ibnu Asim, sama dengan apa yang datangkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Malik, lepas tu Imam Nawawi sebut Al-Harith ibn Asim, sama dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kemudian kata Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wa hadza wahmun wa innama huwa Ka'b bin Asim atau Al-Harith bin Al-Harith. Jadi ini adalah satu kesilapan, kesilapan yang dilakukan tanpa sengaja oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Kerana sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini iaitu Abu Malik Al-Asy'ari, sama ada beliau adalah Ka'b bin Asim, jadi betul tang ayah tu Asim tu, atau sahabat tersebut adalah Al-Harith bin Al-Harith. Tak ada yang bernama Al-Harith bin Asim. Yang ada imma Al-Harith ibn Al-Harith atau Ka'b bin Al-Harith. Ka'b bin Asim. Wa zakara Al-Hafiz Ibn Hajar fi Tahzib At-Tahzib anna Aba Malik Al-Asy'ari allazi rawa anhu Abu Sallam Al-Aswad wa hadis at-tuhuru syatrul iman haddatsahu Abu Sallam an Abi Malik Al-Asy'ari huwa Sayyiduna Al-Harith bin Al-Harith Al-Asy'ari. Idzan hunaka sahabiyan, ni kata saya lah, idzan hunaka sahabiyan mukannayani bi Abi Malik Al-Asy'ari. Al-Harith ibn Al-Harith Al-Asy'ari alladhi ta'akhkharat wafatuhu wa rajulun akhar ukhtulifa fi ismihi ikhtilafan shadidan, qila ismuhu Al-Harith ibn Al-Harith wa qila Ubaid wa qila Ubaidullah wa qila Amr wa qila Ka'b ibn Asim wa qila Ka'b ibn Ka'b wa qila Amir ibn Al-Harith ibn Hani ibn Kulsum wa kana hadha ath-thani mutaqaddimul wafah. Summa inni lam ajid ahadan takallama an sirati Sayyidina Al-Harith ibn Al-Harith Al-Asy'ari rawi hadis at-tuhur syatrul iman. Jadi kalau kita tengok, Sayyidina Imam Ibn Hajar menyatakan dalam kitab Al-Isabah, perawi hadis ini ya imma Ka'b bin Asim, ya imma Al-Harith bin Al-Harith. Cuma di dalam kitab Tahzib At-Tahzib, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan jelas menyatakan bahawa perawi hadis yang perawi sahabat Nabi yang merupakan perawi hadis yang seorang perawi namanya Abu Sallam Al-Aswad meriwayatkan daripada perawi ini, beliau adalah Al-Harith bin Al-Harith. Jadi dalam kitab Tahzib At-Tahzib, Imam Ibn Hajar dengan jelas menyatakan mana-mana
sahabat yang namanya Abu Malik Al-Ash'ari, yang perawinya, anak muridnya bernama Abu Salam Al-Aswad. Dan hadis kita ini kalau kita tengok dengan sanadnya, diriwayatkan oleh Abu Salam Al-Aswad daripada Abu Malik Al-Ash'ari. Jadi Abu Salam Al-Aswad hanya meriwayatkan hadis daripada Sayyiduna Al-Harith bin Al-Harith. Jadi dalam kitab Tahzib ditarjihkan bahawa Abu Salam Al-Aswad meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Ash'ari, yang mana Abu Malik Al-Ash'ari yang dimaksudkan adalah Al-Harith bin Al-Harith. Jadi sana ada dua orang sahabat yang kedua-duanya digelar dengan Abu Malik Al-Ash'ari, iaitu Al-Harith bin Al-Harith. Dan ini yang dikuatkanlah oleh Sayyidina Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahzib. Seorang lagi yang berlaku khilaf yang sangat panjang di kalangan para ulama, siapakah sebenarnya namanya? Antara yang disebut adalah Ka'b bin Asim. Ada yang kata Ka'b bin Ka'b, ada yang kata Amir bin Al-Harith, ada yang kata Al-Harith bin Al-Harith juga. Jadi macam-macam pendapat. Cuma dia dua orang yang berbeza, cuma kedua-duanya digelar dengan Abu Malik Al-Ash'ari. Jadi tahulah kita, kalau ikut apa yang disebut oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Sayyidina Al-Imam An-Nawawi sudah tersilap secara tanpa sengaja dalam menyatakan siapakah dia Abu Malik Al-Ash'ari, kerana disebut Al-Harith bin Asim, sedangkan tak ada sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Asim. Iaitu Ka'b bin Asim, iaitu Al-Harith bin Al-Harith. Dua orang tu je, tak ada sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Asim. Saya bukan nak menyatakan Imam Nawawi pun salah punya, bukan itu. Walaupun berlaku kesilapan tu, tapi nak menyatakan betapa amanahnya para ulama dahulu dalam meriwayatkan kitab ini. Tak ada seorang pun yang tukar, betulkan kitab ni? Tak ada, mengekalkan kitab ini sebagaimana yang ditulis oleh Sayyidina Imam An-Nawawi. Maknanya di dalam ilmu hadis kita diajar untuk berlaku amanah terhadap pengarang. Kalau pengarang sebut begitu, begitulah kita sebut. Cuma kita nak menyatakan pendapat kita selepas tu, silakan. Saya contoh macam sini, Imam Ibn Hajar tidak setuju dengan tindakan Sayyidina Imam An-Nawawi, namun tak ditukar kitab Al-Azkar, macam tu juga. Kerana sebab apa? Berkemungkinan yang sampai kepada Imam An-Nawawi berdasarkan apa yang disebut oleh guru-guru beliau adalah ada seorang sahabat bernama Al-Harith bin Asim yang tidak dijumpai siapakah orang ini oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi kita boleh kritik. Yang ini dipegang oleh Al-Azhar, kita nak kritik silakan, kita nak tak bersetuju silakan. Dalam kita belajar pun kita memang kena ada budaya mengkritik itu. Namun oleh kerana kita belum lagi sampai tahap seperti para ulama dahulu, kita bertatih-tatih dalam mengkritik. Cuma sedar-sedarlah sikit diri tu. Walaupun saya kritik, tapi saya ni masih talibul ilmi, memang banyak salah lah insya-Allah. Tapi kena belajar kemahiran itu, supaya kita memerhatikan satu benda tu, kita baca secara harfan-harfan. Secara kata Syekh Said Shaltut, kalimah-kalimah, kalimah-kalimah. Tak ada kita baca sebab nak khatam. Tapi kali ni kita baca nak khatam lah. Tapi manhaj yang diajar oleh para ulama kita dalam kita mempelajari kitab adalah kita baca tu dalam keadaan kita bukan terima bulat-bulat. Kita guna segala kemampuan ilmu kita, dengan kita mengkaji, dengan meneliti. Kalau kita rasa tak setuju, kita nyatakan, tetapi dilapik dengan adab. Tak ada kita kata ma'alish, Imam Nawawi kaman ni rajul mughaffal, la satir ya Rabb. Mughaffal ini pun tak betul, nama je imam besar, ini pun boleh silap. Bukan begitu cara kita mengkritik, tapi penuh dengan adab. Imam Ibn Hajar sebutnya wahmun je, maksudnya beliau telah tersalah, tersasar, tersilap. Itu je, tak ada berkata rajul mughaffal, rajul ni miskin, tak ada. Maknanya disebut dengan penuh adab. Okey, itu sikitlah penjelasan berkenaan dengan sahabat Nabi sini. Jadi panjang di situ. Jadi sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Ash'ari, yang beliau ini kalau ikut apa yang ditarjih oleh Sayyidina Imam Ibn Hajar adalah Al-Harith bin Al-Harith. Kerana anak murid beliau yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Salam Al-Aswad. Kadang-kadang ada perawi nama Abu Salam, yang ni ada sabdu Salam. Nama orang juga kita perlu berhati-hati, sebab kadang-kadang nama orang tu kita meriwayatkan berdasarkan yang sampai kepada kita. Bukan kita boleh reka-reka, nama orang ni beza-beza. Macam kita orang Melayu, eja pun beza-beza dah kan? Itu secara bisma'i. Jadi sini Abu Salam, bukan Abu Salam.
Abu Salam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Harith bin Al-Harith. Cuma Sayyidina Imam An-Nawawi menyatakan Al-Harith bin Asim. Wallahu ta'ala alam. Apa sebab Imam Nawawi sebut begitu? Wallahu alam. Sama ada beliau tersilap sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Hajar, atau beliau ada sumber lain yang tak sampai kepada Sayyidina Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman. Kesucian, kebersihan, membersihkan diri itu adalah setengah daripada iman, 1/2 iman. Syatru di sini maknanya 1/2 keimanan. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi suatu menguraikan hadis ini menyatakan, kenapa Nabi sebut membersihkan diri? Dalam hadis yang lain disebut al-wudu syatrul iman. Maksudnya dijelaskan terus, bukan at-tuhur, al-wudu terus. Jadi tahulah kita masuk at-tuhur di sini adalah penyucian secara zahir, yang tujuannya adalah untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. At-tuhur, at-taharah yang dimaksudkan di sini adalah sebarang perbuatan yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dalam hadis yang lain disebut dengan jelas al-wudu. Dia termasuklah juga, kalau kita fahami dengan makna yang lebih luas, termasuk juga mandi junub, termasuk juga qada hajat. Jadi kata Nabi, at-tuhur syatrul iman. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi menyatakan, suatu beliau menguraikan hadis ini, beliau menyatakan kenapa Nabi sebut 1/2? Sebab ada 1/2 yang berbaki. Kalau tadi membersihkan secara zahir, maka di sana ada kebersihan secara maknawi, iaitu mengelakkan diri kita daripada terkena penyakit-penyakit mazmumah, terkena sifat-sifat mazmumah. Jadi dengan ada taharah zahirah, dengan taharah batinah, sempurnalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukti seseorang itu sempurna imannya, dia seorang yang menjaga kebersihan dalam masa yang sama, bukan kebersihan zahir, sebaliknya jurut menjaga kebersihan dari segi hati dia. Okey, dengan sebab itu Nabi sebut syatrul iman, 1/2 daripada keimanan. Maksudnya tanda seseorang itu iman dia sempurna, sebab dia ada iman. Bukan kita menafikan dia tak ada iman, dia ada iman. Tapi sempurnanya iman itu kalau dia ada kedua-dua taharah ini, mementingkan taharah zahirah, dan dia juga mementingkan taharah secara batin ini, secara maknawi. Kemudian Nabi sebut walhamdulillahi tamlaul mizan. Maknanya seorang yang mengucapkan alhamdulillah, itu pahalanya adalah memenuhkan seluruh timbangan. Jadi subhanallah, Imam Nawawi sebut hadis ini selepas daripada kita belajar bahawa tak wajib buat benda sunat. Imam Nawawi, seakan-akan Imam Nawawi kata, hadis yang ke-22 itu secara asas dia begitu. Sebiasa-biasa orang, itulah pegangan dia. Tapi jangan sampai tahap tu je, naik sikit dengan zikrullah. Lalu datang ke hadis ini, at-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah ay zikrullah biqaulik alhamdulillah tamlaul mizan. Tengok kita sebut benda yang senang disebut, tetapi subhanallah balasan yang Allah bagi, pahala dia itu sampai penuh mizan. Timbangan di akhirat tu jadi penuh pahala hanya menyebut alhamdulillah, belum tambah pahala lain. Sebab tu umat Nabi Muhammad ni umat yang Allah Ta'ala berkati sungguh, atas kerana dia bersambung salah silah nasab dia dengan baginda Nabi. Kerana berdepek dengan Nabi, Allah muliakan terus. Baru kita ni menumpang barakah baginda Nabi SAW. Walhamdulillah tamlaul mizan. Sebab dia sebut alhamdulillah, kita mengakui kita ni lemah, kita mengaku kita fakir kepada Allah Azza wa Jal. Wa subhanallah walhamdulillah, kita sebut pula subhanallah, dia sebut pula alhamdulillah. Mai zikrullah yang disebut subhanallah. Bila sebut subhanallah, kita menafikan terus di sana ada kekurangan pada Allah. Maksud dia, ana unazzihullah min jami'in nawaqis. Saya membersihkan, saya menafikan adanya kekurangan pada Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila kita sebut subhanallah, sebenarnya ucapan ini begitu besar kerana kita telah menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini menafikan yang Allah ni ada sifat kekurangan. Bahkan yang ada pada Allah segala-galanya adalah kesempurnaan secara hakiki. Jadi dua zikir ini, subhanallah walhamdulillah, kata Nabi tamla'an au qala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam tamla'u. Jadi saya warnakan dua tu dengan warna merah jambu, warna pink. Sebab tak jumpa warna lah, banyak warna nanti jadi pening.
Jadi dua warna itu nak bagi tahu kepada kita berlaku syakku rawi. Sebab saya sini secara pribadinya menghadapi masalah di dalam menentukan kalimah au di dalam hadis Rasulullah. Adakah ini sabda Nabi atau syakku rawi? Jadi takat mana yang saya jumpa, saya buat lah. Jadi memang konsep saya bila tulis hadis secara berwarna ni, cuma itulah harga akan naik sikit lah kan, sebab guna warna. Tetapi dia saya tak langsung memberikan huraian kepada pembaca, au ini bukan ucapan Nabi. Jangan pula kita kata wa qala Nabi au. Bukan au ini ai au qal. Jadi perawi yang tidak pasti. Nabi sebut mana satu, tamla'an ataupun Nabi sebut tamla'. Di sini juga menunjukkan kepada kita ulama-ulama hadis sangat detail dalam meriwayatkan kalam Nabi. Kalau mereka tak pasti mana satu Nabi sebut, mereka nyatakan kekurangan mereka, walaupun mungkin orang hijik ke, pedulilah. Yang penting mereka amanah dalam menyampaikan sabdaan Nabi SAW. Oleh kerana mereka tak pasti, terlupa, tak ingat, Tok Guru sebut itu sewaktu riwayatkan hadis ni tamla'an ke tamla', maka tak pasti. Perawi pun menyatakan tamla'an ni au. Kadang-kadang ada juga disebut dengan jelas au qal, ai au qala Nabi SAW tamla'. Jadi tahulah kita, ya imam Nabi sebut tamla'an, ya imam Nabi sebut tamla'. Jadi antara benda yang mungkin menarik untuk dibuat sebagai kajian adalah mengkaji hadis-hadis yang di dalamnya ada kalimah au, untuk dipastikan adakah ia kalam Nabi ataupun bukan kalam Nabi. Tapi itulah nak kumpul semua hadis yang ada kalimah au tu, al-ahadis al-mu'awawah. Tak ada lagi orang buat tu. Tak tahulah orang terima nak jadikan tesis ke tidak kan. Tapi saya pribadi menghadapi masalah itu. Dia bukan saya tengok, bukan saya, ramai juga tu, sebab dia tak pasti mana satu sabda Nabi. Lepas tu dalam menulis hadis kadang-kadang kalimah au pun termasuk dalam kurungan tu, sampai kita pun rasa ini kalam Nabi, padahal dia bukan kalam Nabi. Dan kadang-kadang ulama khilaf pula, ada yang kata mungkin ni kalam Nabi, mungkin bukan kalam Nabi, kalimah au tu sendiri. Okey. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Maknanya kalaulah pahala dua ucapan ini, zikrullah ni dapat dijasadkan, boleh diobjekkan, nescaya kita mendapati pahala ucapan subhanallah walhamdulillah. Pahala dia sudah dapat memenuhkan di antara ruang langit dan bumi. Ya Allah, nak katanya betul-betul zikrullah ni besar. Zikrullah ni satu benda yang besar. Sebab tu Imam An-Nawawi sendiri sampai menghasilkan kitab mengumpulkan hadis-hadis bicara tentang zikir. Walaupun daripada ada hadis dhaif, sebab memang dalam masalah zikir tak ada masalah, sebab Allah Taala sebut wazkurullaha katsira, sebutlah Allah banyak kali, banyak-banyak. Jadi memang sudah tahu hukum zikir ni tak ada masalah. Jadi kalau ada hadis dhaif sekalipun, maka dia sudah tahu hukum asal dia, iaitu hukum zikir, tak ada masalah. Lalu kalau ada hadis dhaif sekalipun, maka dia tidak menjadi masalah untuk menggalakkan kita beramal dengan zikir tersebut. Ucapan subhanallah dan juga alhamdulillah memenuhkan di antara langit dan bumi. Dan ini menjadi takhasus para ulama sufi. Mereka dalam mendidik para murabbi dalam mendidik para muridin, para anak murid ini, mereka mendidik mereka di antaranya adalah dengan konsep zikrullah. Dengan konsep zikrullah. Sebab tu kalau kita masuk dalam ataupun kita mengambil bai'ah mana-mana tarikat, maka kita akan diminta untuk melazimi zikir-zikir tertentu. Sebab nak mengamalkan semua zikir takut tak daya. Fama la yudraku kulluh la yudraku julluh. Jadi dengan sebab itu ada zikir-zikir yang diamalkan. Okey, sekurang-kurangnya setiap hari kena buat gini. Jadi hidup kita tu sentiasa dengan mulazamatul zikri. Sebab zikrullah pertama, selain daripada dia merupakan makanan rohani supaya kenyang rohani kita, dalam masa yang sama dia mudah disebut, tapi pahalanya sangat dahsyat. Allah melampau-lampau bagi pahala ni. Maksudnya Allah tak berlaku adil kepada kita sebab tu kita berzikir. Sepatutnya bila sebut subhanallah alhamdulillah, bagi berisi sikit cukup lah. Baru adil lah, benda senang. Bagi benda senang, kalau benda payah, bagilah pahala payah, pahala dahsyat-dahsyat. Tapi Allah tidak berlaku adil kepada kita. Kerana itulah di dalam melihat bagaimana af'alullah kepada kita, Allah tidak berlaku adil kerana rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayang Allah itu mengatasi murka Allah. Buat benda sikit pun Allah boleh bagi berganda-ganda. Sebab apa? Atas dasar rahmat Allah. Sebab tu kita ke syurga Allah bukan dengan sebab kita ni layak. Kalau dengan keadilan Allah tak layak, kita nak ke syurga.
Alhamdulillah, Allah melakukan kepada kita secara rahmat, bukan secara keadilan. Kalau secara adil, tak layak kita. Tak layak kita. Kalau dapat pahala pun dengan kekurangannya lagi, memang boleh jadi kosong lah. Tapi kerana Allah tidak berlaku adil kepada kita, sebenarnya Allah berlaku rahim kepada kita, pahala yang kita dapat berganda-ganda. Wassalatu nur. Sembahyang ini cahaya. Nabi guna kalimah nur. Nanti kita akan tengok Nabi guna kalimah diya. Ya Allah, hadis ni dah panjang. Nur dan juga diya. Fadilatul Syekh Yusri menyatakan di sana ada beza di antara nur dan juga diya. Kita mungkin terjemah nur dengan, dan diya ni dengan terjemah cahaya lah. Nur cahaya, diya pun cahaya. Tapi sebenarnya beza dia adalah seperti cahaya bulan dengan cahaya matahari. Cahaya bulan lembut, cahaya matahari panas. Kita hari ni 45 darjah Celsius, besok 43. Kalau ikut dari segi dalam handset saya lah, dianggarkan besok 43. Kemudian dia akan turun lagi. Tak apa, hari ni je hari ni je. Sebab itu Allah menyatakan, bila Allah sebut kalimah asy-syams, disebut diya'a, wal qamara nura. Ada pun matahari diya', maknanya cahaya memancar, cahaya yang panas, cahaya yang terik. Manakala nur pula seperti cahaya bulan. Tak ada kita panas, apalah bulan ni panas. Tak ada, bulan dia mengeluarkan cahaya yang tidak berbahang. Jadi di sini sebut wassalatu nur. Sembahyang ini dia adalah nur. Sebab tu sembahyang ni, kalau siapa yang merasai kemanisan sembahyang, dia tak rasa tertekan dengan sembahyang, bahkan dia rasa seronok dengan sembahyang. Dan dia kadang-kadang dia jadi dia jadi panjang sangat dalam dirikan solat. Dia sudah asyik dalam solat. Sebab tu Nabi sebut as-salatu nur, kerana dia tidak ada kesukaran sebenarnya. Cuma atas rasa hawa nafsu menjadi solat itu la kabirah illa 'alal khashi'in. Dengan sebab hawa nafsu menyebabkan sembahyang itu jadi berat. Tapi sebenarnya hakikat sembahyang tidak berat. Tidak berat, senang je kan. Dan kita tengok para awliya kita, para salihin kita, para sahabat, bahkan Nabi SAW sendiri asyik di dalam sembahyang. Nabi dalam sembahyang sampai lupa rakaat. Kata para ulama, kenapa Nabi lupa rakaat? Kerana Nabi sangat asyik dalam sembahyang, sampai Nabi lupa segala benda, melainkan hanya nak ingatkan Allah. Sampai lupa semua benda, hampir rakaat pun lupa. Bukan kerana Nabi lalai kerana ingat dunia, tapi kerana asyiknya dalam sembahyang itu sampai Nabi lupa rakaat. Kita pun lupa juga. Cuma lupa kita tak macam lupa Nabi. Kita pula terlupa habis semua benda yang kita ingat selain daripada solat. Sampai kita terlupa rakaat. Bukan adik-adik lah, saya sendiri. Kata Fadilatul Syekh Yusri, kenapa sembahyang jadi cahaya? Cahaya di dunia, apabila di dunia sembahyang menjadi cahaya, menjadi penyuluh yang lembut untuk dia tidak terlibat dalam maksiat. Sebab tu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di atas dunia sembahyang dia akan jadi penyuluh kita. Dia akan menyuluh kita dengan lembut supaya kita tak terlibat dengan maksiat. Di akhirat pula, sewaktu kita di titian mahsyar, sembahyang akan menjadi penyuluh kita untuk dapat berjalan dengan baik di titian sirat untuk sampai ke syurga Allah. Jadi kata Syekh Yusri, menjadi cahaya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia menghalang kita daripada terjebak dalam maksiat, dalam masa yang sama di akhirat pula menyuluh kita di titian sirat untuk tidak tergelincir masuk ke dalam kawah api neraka Allah, wal iyaz billah min zalik. Was sadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Sedekah di sini boleh kita fahami dengan maksud sedekah wajib, iaitu zakat, dan boleh juga difahami dengan maksud sedekah sunat. Sebab kalimah sedekah dalam bahasa Arab boleh difahami dengan dua-dua makna, sama ada yang wajib iaitu zakat ataupun as-sadaqah al-mandubah. Biasa kalau kita orang Melayu sedekah sunat lah. Tapi dalam bahasa Arab as-sadaqah tu juga turut digunakan untuk memberi makna zakat. Jadi zakat adalah bukti. Sebab kalau ikut kalkulator rugi. Kan? Kalau ikut kalkulator rugi. Patut duit kalau nak banyak jangan bagi kat orang. Rugi. Tapi dengan sebab dia adalah bukti keyakinan kita terhadap ilmu ghaib, keyakinan kita terhadap perkara ghaib, maka kita keluarkan juga sebab kita yakin tidak akan Allah sia-siakan orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, orang yang membantu, apatah lagi kalau dibantu keluarga dia, bantu mak ayah dia, bantu ayah dia, bantu ahli beradik dia, dia bantu ahli keluarga dia, orang terdekat dia, bantu sahabat-sahabat, maka dia buat tu
Bukan sebab kalkulator. Dia buat tu sebab dia yakin Allah Ta'ala akan ganti balik. Dia membuat perniagaan yang untung. Sebab tu tidak ada orang yang bersedekah lepas tu dia rugi. Sebab tu kita sendiri kena berlatih. Sikit pun tak apa. Bagi sedekah pada ahli keluarga kita yang terdekat. Lagi zaman sekarang lagi mudah kan. Boleh transfer je. Lepas tu tak payah beritahu pun tak apa. Di luar Jawi tu kadang-kadang saya nak tersenyum seorang-seorang pun ada. Ada seorang tu tiap-tiap bulan dia akan bagi sumbangan pada luar Jawi sebanyak RM3. Ada yang bagi 500, ada yang bagi 1000, tu tak apalah. Tapi yang RM3 tu, apa maksud dia? Mungkin kedekut gila RM3 je. Tak, kita tak tahu entah-entah dia tu sendiri bukan orang yang berkemampuan, tapi dia nak bagi juga. RM3 dia bagi. Sikit lah tu. Tapi dengan keikhlasan dia tiap-tiap bulan dia bagi RM3. Moga Allah Ta'ala melapangkan rezekinya, semua rezeki kita. Allahumma amin. Kemudian disebut wasabru diya. Bersabar ini adalah diya. Cahaya yang panas. Sebab bukan senang semua nak sabar tak? Panas. Nak bersabar tu dia yang kalau lepas tu seronok. Tapi bersabar tu yang tak lepas. Panas. Kita pun sebelum kita nak bersabar tu menggetap juga bibir kita tu. Sebab tu Nabi guna kalimah diya. Sebab bersabar tu memang susah. Sebab dia terik. Panas. Hati kita menggelegak tapi kita tahan juga. Sebab tu Nabi sebut laisa syadid bisura'ah. Bukanlah orang yang kuat tu orang yang kuat bertumbuk, tapi orang yang dapat menjaga marah dia sewaktu dia sedang marah. Dapat menjaga hati dia sewaktu dia sedang marah. Kata Fadilatul Syekh Husri, sabar ada 3. Sabar dalam melakukan ketaatan. 1, as-sabru ala ta'atillah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah. Bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Jadi sabar ada 3. As-sabru ala at-ta'ah. Bersabar dalam melakukan ketaatan. Nak buat ketaatan pun perlu sabar, perlu berterusan. Itu semua kena berlaku dengan hati. Sabar yang kedua, sabar mengelakkan diri daripada maksiat. Itu pun jenuh kat tu. Yang ketiga, as-sabru ala Allah. Bersabar terhadap Allah. Apa dia? Kata Fadilatul Syekh, iaitu bersabar dalam menghadapi ketentuan qada dan qadar Allah. Jadi sabar ada 3. Biasa kita faham sabar yang ketiga tu lah. Terima qada qadar, apa benda musibah sabar. Itu as-sabru ala Allah, ay ala qada'illah wa qadarih. Tapi ada 2 lagi sabar, iaitu sabar dalam kita konsisten dalam melakukan ibadah, dan satu lagi sabar dalam mengelakkan diri daripada jatuh ke dalam lembah maksiat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Au di sini memang ucapan Nabi. Sebab tu saya hitamkan. Tidak diwarna pink. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran akan menjadi hujah membantu kamu atau menjadi hujah untuk melemparkan kamu dalam api neraka, membinasakan kamu. Sama ada hujah untuk menolong kamu atau hujah untuk membinasakan kamu. Okey. Kita baca Quran tapi tak ikut ayat Quran. Kita baca Quran tapi kita langgar perintah Tuhan. Jadi dia menjadi hujah untuk membinasakan kita. Dah kamu tahu ayat Quran kata begitu, kenapa tak ikut? Sebab itu tugas para ulama adalah mendidik masyarakat untuk mendekati Al-Quran dan taat kepada Al-Quran. Kullun nas yaghdu. Semua manusia keluar pada waktu pagi. Sebab awal-awal pagi orang keluar nak berniaga. Jadi Nabi kata kullun nas yaghdu. Semua orang keluar pada waktu pagi. Fabai'un nafsahu. Lalu dia pun menjual diri dia. Nabi umpamakan macam orang yang pagi-pagi buka bisnes, jual barang-barang. Jadi pagi-pagi lagi yang buat nasi lemak keluar jenis lemak, yang pagi-pagi buat bisnes keluar buat bisnes. Pagi-pagi dah start dah. Jadi Nabi kata semua manusia sebenarnya berbisnes. Semua orang buat bisnes. Jadi dia bisnes apa? Dia jual apa? Dia jual diri dia. Dia jual nafsu dia. Dia jual jiwa raga dia. Sama ada kata Nabi, dia membebaskan hawa nafsu dia, membebaskan diri dia, atau dia menghancurkan diri dia. Jadi kata Fadilatul Syekh Husri, orang yang menjual diri dia kepada Allah, dia dengan maksud dia mentaati Allah, maka dia telah membebaskan diri dia daripada dilontar dalam api neraka. Dia membebaskan, menyelamatkan diri dia. Tapi kalau dia menjual diri dia kepada syaitan, lalu syaitan beli, syaitan pun ambil diri dia, tarik diri dia untuk taat kepada syaitan, maka sebenarnya dia sudah
menyebabkan diri dia akan dihancurkan. Siapa yang menghancurkan diri dia? Syaitan? Tak, dia sendiri. Siapa suruh jual? Kenapa tak jual kat Allah? Kalau Allah beli selamat, kenapa pergi jual kat syaitan? Syaitan tak paksa kita suruh beli kat dia, kan? Innamal bayu an taradin, kan? Jual beli kan mesti dengan redha. Ya, syaitan memang redha je, nak beli, nak jual, saya terima. Tapi siapa yang suruh jual? Siapa yang pergi redha jual? Jadi kita yang akan bertanggungjawab. Ini adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, rawahu Muslim. Dan hadis ni kalau kita tengok, banyak pengajaran-pengajaran yang dapat kita petik. Dia seakan-akan merupakan Nabi menyatakan beberapa perkara penting yang kena ada dalam jiwa kita. Pertama, kebersihan diri, zahir dan batin. Mulut yang tidak lekan dengan zikrullah. Salat merupakan amalan. Sedekah juga merupakan amalan yang mesti dibuat. Perlu bersabar. Quran jangan dilupa, kerana Quran akan menjadi hujah untuk membantu kita. Atau kalau silap air bulan tak ikut Quran, Quran akan menjadi hujah untuk merosakkan kita. Dan Nabi ajar, ujung tu Nabi kata, ingat, jual diri kamu kepada Allah. Sebab bila Allah beli, dengan cara kamu taat pada Allah, kamu selamat. Tapi kamu jual pada syaitan, kamu yang akan tidak selamat. Baik, kita terus kepada hadis yang ke-24. Oh, hadis ni lama betul subhanallah. Tapi tak apa, sekali-sekala. Al-hadithul rabi'u wal-'ashrun. Al-hadith al-rabi'u wal-'ashrun. An Abi Zarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwi 'anillahi 'azza wa jalla annahu qala. Jadi tahulah kita hadis ini adalah hadis qudsi, kerana disandarkan kepada Allah. Nabi meriwayatkan daripada Allah. Apa maksud hadis qudsi? Maknanya ucapan itu daripada lafaz itu lafaz Nabi, tetapi makna itu daripada Allah. Allah mencampakkan makna di dalam jiwa Nabi, lalu Nabi menggambarkan apa yang Allah inginkan tersebut dengan menggunakan lafaz Nabi. Itu beza di antara Al-Quran dan juga hadis qudsi. Sebab hadis qudsi, lafaz itu daripada Nabi, tapi Nabi sangat mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi lafaz Nabi tak lari daripada kehendak Allah. Adapun Al-Quran, lafaz itu sendiri ditalkinkan kepada baginda Nabi SAW. Cuma Allah sendiri tidak berlafaz dengan lafaz itu. Allah bukannya kalamullah itu ada seperti Quran yang kita baca. Itu hanyalah merupakan tajalli, merupakan biasan daripada kalam Allah. Sebab kalam Allah itu tidak berhuruf. Kalam Allah tidak ada mula, tengah, akhir. Tapi kalau kita baca, ada waktu dia. Baca sejuzuk berapa lama? Sejuk, katalah 40 minit. Secara biasa-biasanya, kan? Jadi ada waktu dia. Juzuk pertama lebih awal juzuk kedua. Tapi kalam Allah tidak begitu. Jadi yang kita baca itu memang kalam Allah juga, dinisbahkan kepada Allah, kerana Allah yang telah memberikan tahu kepada Sayyidina Jibril lafaz apa yang nak digunakan. Cuma kalam Allah pada hakikatnya bukan itu. Al-Quran hanyalah merupakan, kita boleh katakan, tajalli, jelmaan. Kalau kita boleh gunakan istilah itu, jelmaan daripada kalam Allah yang qadim. Adapun hadis qudsi lafaz tu memang lafaz Nabi. Tapi kesimpulannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua sabdaan Nabi, perbuatan Nabi, tingkah laku Nabi, kesemuanya wahyu daripada Allah. Sebab Allah menjadikan Nabi itu maksum. Tidak ada satu benda pun yang dilakukan oleh Nabi yang mana benda itu bercanggah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Al-hadithul rabi' wal 'ashrun an Abi Zarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwi 'anillahi Azza wa Jalla annahu qala ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Hadis kursi ini adalah hakikat betapa Allah as-sabur. Innallaha rabbun sabur. Allah adalah Tuhan yang maha penyabar. Dan kalau kita hayati hadis ini, kita jadi malu dengan Allah SWT. Dan ada para ulama' bila meriwayatkan hadis ini terduduk, bila mengenangkan maksud yang diinginkan daripada hadis ni. Betapanya kita ni jahat dengan Allah, tetapi betapa Allah sangat baik kepada kita. Di awal hadis hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan betapa kita ini memang sangat-sangat memerlukan Allah. Pertama Allah sebut, aku haramkan kezaliman ke atas diriku. Maksudnya tidak ada istilah zalim pada Allah. Maka aku jadikan kezaliman itu jadi haram ke atas kamu semua. Maka janganlah kamu semua saling zalim menzalimi. Sebab tu dalam agama Islam tak ada istilah zalim. Tak ada syariat kita yang menzalimi. Dan tak ada hukum hakam Islam yang menzalimi. Kalau nampak zalim atau berlaku sungguh kezaliman itu, sebenarnya yang melaksanakan syariat itu yang tersilap. Mungkin kerana tak ada ilmu, dia pergi penggal kepala orang ikut dan tidak mengikut aturan syarak, lalu orang nampak Islam zalim. Sebenarnya salah. Yang salah bukan Islam itu, yang salah yang melaksanakan Islam sehingga mempamerkan seakan-akan Islam zalim. Sehingga hari ini orang bukan Islam nampak Islam ni kerja bunuh orang. Di barat kan, ramai yang mereka beranggapan agama Islam ni agama yang menzalimi, agama yang membunuh. Sedangkan dalam hadis ini jelas-jelas Allah menyatakan, aku sungguh-sungguh telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Dan aku menjadikan juga kezaliman ni haram ke atas kamu semua, maka janganlah kamu semua saling zalim menzalimi. Kemudian Allah melanjutkan dalam hadis ini hakikat betapa kita sebenarnya sangat fakir kepada Allah. Kita kata Allah, wahai hamba-hambaku, kamu semua ni sesat. Kalau tidak dengan sebab aku bagi hidayah kepada kamu, maka mintalah hidayah kepadaku. Ihdinas siratal mustaqim. Kita abadikan dalam surah Al-Fatihah kan. Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah hidayah kepadaku, dan saya akan kuberikan kamu semua akan petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ni lapar, tak ada makan, tak mempunyai makanan, melainkan orang yang aku telah berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makanan daripadaku, nescaya aku berikan kamu semua akan makanan. Di sini maknanya kita sebenarnya dituntut oleh syarak untuk menzahirkan kefakiran kita kepada Allah. Minta, ya Allah aku gini, ya Allah aku ada masalah, ya Allah aku ni begini, dosa aku banyak, ya Allah aku setiap kali bertobat buat balik, ya Allah. Kita banyak berbicara dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Sebab suara itu dicintai oleh Allah. Allah nak, Allah kata fastat'imuni, mintalah aku makanan. Kita jarang, ya Allah aku lapar, ya Allah minta makanan, ya Allah. Tak adalah, sembunyi kenyang je kan. Tengok tak, dalam keadaan kita tak minta makanan pun Tuhan bagi juga makanan. Nampak tak? Dalam keadaan kita tak pernah minta hidayah pun Tuhan bagi juga hidayah, lorongkan juga kita hidayah. Dalam keadaan contoh, kata Allah Ta'ala lagi, kamu semua ni telanjang bulat, tak berpakaian sebenarnya, melainkan orang yang aku bagi dia pakaian. Kalau tidak dengan izin Allah, tak mampu kita nak beli pakaian untuk menutup aurat kita. Maka mintalah kepadaku pakaian, akan kuberikan kamu pakaian. Sama ada pakaian zahir ataupun pakaian yang batin, yang menutup jasad kita daripada perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Jadi ia merupakan satu hakikat yang kita ni sebenarnya sangat perlukan Allah. Kita ni fakir, manakala Allah pula ghani. Allah sebut, wahai hamba-hambaku, kamu semua melakukan dosa pada waktu malam dan siang. Bukan hanya pada waktu siang saja, siang malam. Tapi bagaimana sikap Allah?
dalam keadaan aku pula akan ampunkan dosa seluruhnya. Maksudnya Allah berkata, aku peduli apa engkau punya dosa, yang penting aku nak ampunkan juga. Okey, kamu buat dosa tiap-tiap hari. Maksudnya kalau engkau buat dosa tiap hari, kau siap. Siap. Kalau kita jadi Tuhan tu, sebab tu kita tak boleh jadi Tuhan. Tak layak kita kan. Nak jadi Nabi pun tak layak. Tengok bagaimana Allah ni betul-betul Tuhan yang Maha Penyabar. Engkau buat dosa teruk. Kalau kita orang buat jahat, kita siap engkau. Satu hari ni aku siap. Tak, Allah tidak begitu. Kamu buat dosa siang malam, tak ingat aku, lawan aku. Tapi aku peduli apa? Aku nak ampunkan juga semua dosa-dosa kamu. Mintalah ampun daripadaku, akan ku ampunkan dosa kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu tak akan mampu bagi mudarat kepada aku. Kamu tak akan mampu memudaratkan aku. Dan kamu juga tak akan sampai kepada tahap sehingga kamu dapat bagi manfaat pada aku. Maksudnya aku tak perlukan kau. Engkau yang perlukan aku. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang yang paling awal di kalangan kamu, orang yang paling akhir di kalangan kamu, manusia kamu, jin kamu, semua sekali lah, kesemuanya memiliki setakwa-takwa hati seorang yang paling memiliki hati yang paling bertakwa yang dimiliki oleh seorang di kalangan kamu semua. Kata Fadilatul Syekh Yusri, siapakah orang yang hatinya paling bertakwa kepada Allah? Siapakah orang yang hatinya paling bertakwa kepada Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, kalau seluruh makhlukku ini memiliki takwa seperti takwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikit pun tak bertambah apa yang ada dalam kekuasaanku. Allah sikit pun tak heran. Tak bertambah pun, tak jadi Tuhan jadi bertambah sikitlah. Dulu sikit, tapi ramai yang bertakwa ni jadi bertambah sikit keperbendaharaan Allah, kekayaan Allah. Allah tak perlukan sikit pun. Kalaulah jiwa kita ni semua seperti Nabi, setaraf Nabi, sikit pun Tuhan tak perlukan kita. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kata Syekh Husri, maksud orang yang dia ini paling jahat di kalangan kamu, iaitu Iblis. Lalu kata Syekh Husri, maknanya Allah nak menyatakan, kalaulah seluruh makhluk Allah ni dia punya jahat, semuanya sejahat Iblis. Kalau tadi semuanya sebaik Nabi, yang ni semuanya sejahat Iblis. Tak ada seorang pun yang lebih baik sikit daripada Iblis. Semuanya satu perangai, jahat gila-gila ni. Kata Allah Ta'ala, tak berkurang pun apa yang ada pada aku. Tak ada pun aku rasa sedih. Katanya bahawa Allah tak perlukan kita. Allah tak heran dengan kita. Tapi kita yang nak kena heran dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah menyatakan pula dari segi rezeki, kalau semua kamu, baik manusia kamu, jin kamu, semuanya berada pada satu tanah lapang, lalu semuanya minta kepada aku dengan pelbagai permintaan, lalu setiap mereka aku bagikan apa yang dia nak. Maksudnya semua makhluk minta pada Allah, semuanya Allah bagi, sikit pun tak berkurang apa yang ada di sisi aku, melainkan hanya seperti satu jarum yang dicelup ke dalam laut. Jarum dicelup dalam laut, diangkat balik, ada baki di jarum tu? Ada ke sikit di jarum tu? Langsung tak ada. Celuplah air jatuh balik, kering balik jarum tu, ada tinggal air, sikit pun tak ada. Maksudnya laut tak berkurang. Maknanya Allah bagi tu sikit je, itu pun tak berkurang laut. Kalau nak dibandingkan lah, maknanya perbendaharaan Allah ni sangat luas. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia hanyalah amalan-amalan kamu yang aku tolong kumpulkan untuk kamu. Tolong tulis. Kamu buat apa, aku tulis. Kemudian aku tunaikan hak amalan kamu. Maksudnya kalau baik, baiklah kamu dapat. Kalau buruk, siapa yang buat perbuatan buruk tu? Jadi kata Nabi dalam hadis ni, maka barang siapa yang mendapati akan kebaikan, pujilah Allah. Sebab hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita boleh buat ibadat, boleh duduk dalam majlis hadis Nabi ni pun agak-agak kerana kita hebat ke tak? Sebab Allah yang panggil. Sebab Allah yang gerakkan hati kita untuk dengar dalam majlis-majlis ilmu seperti ini. Yang buat ibadah tu siapa yang gerakkan hati dia untuk beribadah tu? Allah juga. Sebab tu segala puji hanya untuk Allah. Tapi siapa yang mendapati selain daripada itu, jangan dia maki orang lain, maki dia sendiri. Sebab dia yang buat. Sebab dia yang pilih untuk melakukan kejahatan tersebut. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim.
Para hadirin dirahmati Allah, kalau kita dengar hadis tadi macam-macam kita boleh dapat. Maknanya kita kena sedar yang kita perlukan Allah. Hadis ni kita, secara khususnya hadis ni sangat memberi kesan dalam jiwa sebenarnya. Diulang-ulang, dia akan menyebabkan kita sedar diri kita dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis yang seterusnya, al-hadis al-khamis wal-ashrun. An Abi Zarrin aydan radhiyallahu anhu. Kenapa aydan ni? Sebab hadis sebelumnya itu pun Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari. Cuma dalam sanad asalnya tak ada kalimah aidan tu. Aidan tu tambahan daripada Sayyidina Imam An-Nawawi. An Abi Zarrin radhiyallahu taala anhu. An Abi Zarrin aidan radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qal awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun 'an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alayhi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-25 ini seakan-akan Imam Nawawi nak bagi tahu kita kena berhasad dengki dalam ibadah. La hasad illa fisnatain. Kita kena berhasad dengki dalam ibadah. Tak ada istilah kita isa kepada orang lain dalam masalah ibadah. Nampak orang nak sembahyang, kamu lah silalah, nampak elok kamu yang lebih afdal sembahyang. Saya tak apa, saya sembahyang 2 rakaat cukup dah. Awak lah, nampak awak lebih afdal sembahyang lah 20 rakaat. Sebab sikap dalam hadis ini cerita betapa tensionnya para sahabat Nabi yang miskin. Di kalangan orang-orang miskin, para sahabat Nabi SAW yang mereka tidak berharta, mereka tertekan dengan apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang berharta. Yang ni tak berlaku berzaman sekarang ni. Kita tengok orang sembahyang banyak, kita tension. Tak tahulah kalau adik-adik tension. Oh, tensionnya tengok dia ni tiap hari mengulang Quran sampai 5 juzuk. Tensionnya ke tak apa, nak kata dia ada ibadah dia, saya ada ibadah saya kan. Dia ibadah baca Quran, saya ibadah saya tafakkur. Mikir. Kalau betul tafakkur tak apa kan. Takut jadi tafakkur fil bidayah wan naumul amiq fil nihayah, fil wasati wan nihayah. Tidur juga tafakkur lagi tidur. Jadi hadis ni ceritanya betapa sahabat Nabi tension dengan sahabat lain yang beribadah lebih daripada mereka. Maknanya di sana ada al-musara'ah wal musabaqah fil ibadah. Masing-masing nak berlumba dari segi ibadah. Bukan benci kepada sahabat Nabi yang banyak ibadah, tak. Tetapi masing-masing nak jadi dialah kalau boleh yang lebih tinggi darjatnya isi Allah Azza wa Jal, supaya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal, mencari kecintaan Allah. Daripada Sayyidina Abu Zar juga radhiyallahu anhu menceritakan bahawa beberapa manusia, beberapa kelompok, beberapa individu di kalangan sahabat Rasulullah SAW telah berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Ini pengaduan mereka. Orang yang ada harta di kalangan sahabatmu ya Rasulullah, mereka telah pergi bawa pahala-pahala. Mereka telah pun selesai beribadah, mereka dapat pahala. Mereka ada harta, mereka bawa banyak pahala. Mereka sembahyang macam kami sembahyang. Kami sembahyang, dia orang sembahyang. Kami puasa, dia orang puasa. Tapi masalahnya mereka dapat bersedekah, kami pula tak boleh bersedekah. Tekanan. Ini tekanan ni ceritalah. Tak akan timbul tekanan ni pada zaman sekarang. Tak ada orang tertekan benda ni. Tak ada orang tertekan. Tertekan tak boleh bagi sedekah. Tak ada orang tertekan lah zaman sekarang ni rasanya. Hadis ni cerita dulu, cerita orang lama-lama, orang dulu. Sebab orang tak tertekan lah. Bahkan yang orang tertekan isu dunia.
Isu dunia orang tertekan. Orang ni banyak duit, aku tak ada duit. Itu orang tertekan. Tapi orang tu sembahyang lebih, dia tak tekan. Tak apa, ibadat biasa. Macam Quran, dia hafal Quran, saya tak hafal Quran lagi. Tak apa. Ada je orang masuk syurga tak hafal Quran. Dia dalam masalah ibadah orang tak tekan, alhamdulillah lah. Jiwa semua tenang dalam ibadah. Tapi sahabat Nabi tak, mereka tertekan dalam isu pahala. Tapi mereka tak tekan pula segi kehidupan. Dia tak tekan, dia banyak duit, aku tak banyak duit. Tak, dia tak tekan. Masing-masing ada peranan. Cuma dia tertekan kenapa mereka ada peluang untuk berpahala lebih, dan kadang kami nak buat apa? Kami tak ada harta. Lalu kata Rasulullah SAW dalam hadis ini bahawa rupanya ada sedekah bukan menggunakan duit. Bukan, ada jenis sedekah yang bukan menggunakan wang, ringgit, dinar, dirham. Bukan. Ada satu jenis sedekah. Apa dia? Bersedekah dengan melakukan amal soleh. Jadi saat Nabi nak bagi tahu, "Dak, kamu boleh bersedekah." Siapa kata kamu tak boleh bersedekah? Kamu boleh bersedekah. Lalu Nabi kata, "Bukankah Allah telah menjadikan untuk kamu, wahai para sahabatku yang tidak mempunyai wang, kamu ada benda yang kamu boleh bersedekah? Sesungguhnya setiap kali kamu bertasbih, sebut subhanallah, berzikir, maknanya kamu dapat pahala sedekah. Setiap kali kamu bertakbir, itu satu sedekah. Setiap kali kamu bertahmid, sebut alhamdulillah, kamu bersedekah. Setiap kali kamu sebut la ilaha illallah, tahlil. Cuma kata para ulama sufi, bila kita sebut la ilaha illallah, kena dibayangkan juga suatu kita sebut itu akan Muhammadun Rasulullah. Jadi orang dulu bila berzikir bersebut la ilaha illallah, walaupun disebut la ilaha illallah, dihadirkan juga siapa yang ajar kita la ilaha illallah tu, iaitu baginda Nabi Muhammadun Rasulullah. Lalu Fadilatul Syekh Husri kata, oleh kerana zaman hari ini takut orang terlupa. Orang dulu sebut la ilaha illallah teringat Nabi juga. Orang sekarang takut terlupa, sebut tentang la ilaha illallah, dia terlupa yang Muhammadun Rasulullah tu. Lalu beliau ubah sikit, kalau tahlil ikut tarikat Syekh Husri, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, disebut terus supaya kita ingat bahawa wasilah kita sampai kepada la ilaha illallah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis ini sebut setiap kali kamu bertahlil, kamu ucap la ilaha illallah, itu satu sedekah. Sebab itulah orang Melayu kita, dia ada amalan tahlil. Sebab tahlil itu adalah sedekah kita kepada si mati, ya. Dan dia akan masuk kepada isu adakah pahala sampai kepada si mati atau tidak. Memang ada dua pendapat, ya. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Tapi kata para ulama Al-Azhar, kita sangat bersangka baik dengan Allah. Walaupun ada dua pendapat, mana tahu kalau Allah sampaikan, Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi, kemudian disebut lagi lah hadis ni, memberikan menyuruh benda-benda baik, itu satu sedekah. Kita ajak orang buat benda baik, satu sedekah. Larang orang daripada buat benda mungkar, itu juga satu sedekah. Bahkan kata Nabi, di dalam pada kemaluan setiap seorang di kalangan kamu pun ada sedekah. Apa maksud Nabi? Iaitu hubungan suami isteri. Tengok tak betapa indahnya kalam Nabi. Nabi tak sebut kalimah itu. Nabi kata pada kemaluan kamu pun ada sedekah. Cuma sahabat faham dah. Kalau kita mungkin tak faham lagi, sedekah kat mana pula? Nak kena bagi-bagi kat orang ke? Tak. Bukan. Tapi para sahabat faham. Maksudnya ini adalah bahasa kiasan. Sebab itu, kalau kita dapat lihat Al-Quran, kita lihat Nabi, kita dapat lihat bahawa Al-Quran dan juga hadis ini, sebab kedua-duanya datang pada Allah hakikatnya, bahasa dia adalah bahasa yang sopan. Sebab tu kita sendiri pun dalam cakap, dalam mengajar, gunakan bahasa kiasan kalau pada isu-isu yang seperti ini, ya. Jangan sebut jelas-jelas sangat. Walaupun mungkin suruh orang ketawa, tak. Kalau boleh gunakan bahasa yang sopan, ya. Sebab ini adab. Ini adab Al-Quran dan juga adab baginda Nabi SAW. Lalu para sahabat tanya kepada Nabi, adakah salah seorang di kalangan kami, dia mendatangi syahwat dia? Sebab semua orang yang berkahwin, dia akan suka pada isteri dia. Lalu akhirnya mereka melakukan hubungan suami isteri. Takkan yang itu pun dapat pahala? Memang semua orang nak gitu. Takkan yang itu pun dapat pahala? Sebab para sahabat faham, ibadah ni mesti lillahi ta'ala, khalis lillah. Tidak ada padanya nasib min haitsu ad-dunya. Lalu sahabat terkejut, macam mana kita buat hubungan suami isteri yang kita yang sonok benda tu sebab syahwat, tiba-tiba dapat pahala? Lalu Nabi ajar mereka konsep kias. Di sini juga para ulama usul fiqh menjadikan hadis ini antara hujah bahawa di sana adanya al-qiyas.
Nabi kata okey, syahwat tu kalau letak pada benda haram dapat dosa tak? Okey, kalau begitu kenapa kalau letak pada benda yang halal tak dapat pahala? Dia menggunakan konsep kias. Jadi Nabi kata, kalaulah kamu meletakkan syahwat itu pada perkara yang haram, adakah orang yang melakukan dapat dosa? Dapat. Maka begitu juga kalau dia letakkan syahwat itu pada perbuatan yang halal, maka dia akan dapat pahala. Jadi kata para ulama pun begitu, kesemua ini memerlukan niat. Sebab itu kita pada hadis pertama lagi, semua benda yang kita buat, sama ada ibadat ataupun adat, hendaklah diniatkan kerana Allah. Sebab adat boleh bertukar menjadi ibadah dengan sebab niat. Sebab tu orang yang bersuami isteri, kalau dia bersama dengan isteri dia, dia kena banyak niat. Niat supaya saya dapat anak yang soleh, supaya saya dapat menggembirakan hati isteri saya, supaya saya dapat menjaga maruah diri saya dapat menjaga maruah isteri saya. Dalam berhubungan tu pun dia punya niat semuanya menjurus kepada mencari keridhaan Allah. Lalu akhirnya perbuatan yang orang lain yang berkahwin pun buat, tapi dia lain, dia dapat pahala lebih kerana dia niatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Okey, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada hadis yang seterusnya, yang juga berkaitan dengan isu sedekah. Yang berkaitan juga dengan isu sedekah, yang cuma dalam hadis yang ke-26 ni, kalau tadi isunya para sahabat rasa tension sebab tak dapat bersedekah, lalu Nabi ajar cara bersedekah. Dalam hadis yang ke-26 akan datang, Nabi nak beritahu kepada kita bahawa setiap hari kita kena bersedekah untuk menunaikan hak kesyukuran kita yang direzekikan oleh Allah akan sendi-sendi tulang kita. Jadi hadis yang ke-26 itu walaupun cerita tentang sedekah, tapi nak ceritanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pada Allah, Allah akan tambah. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan menjadikan kamu sihat wal afiat, di atas dasar kerana kamu menjadikan anggota kamu itu mencari keredaan Allah Azza wa Jal. InsyaAllah sebabkan waktu kita sudah terlebih 5 minit, jadi saya nak bertobat sekarang. Saya rasa saya berhenti dulu. InsyaAllah pada pertemuan esok kita akan masuk pada hadis yang ke-26 insya-Allah Azza wa Jalla. Okey, sekadar itu dahulu. Jazakumullahu khairan. Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebelum terlupa, Ustaz Amal pesan pada saya, insya-Allah kita akan target kita akan khatam pada 28 hari bulan. Pada 28 hari bulan Ramadan. 28 Ramadan kita akan khatam, dan insya-Allah Fadilatul Syekh Said akan mengijazahkan kita ini kepada para hadirin, dan juga mungkin majlisnya kita buka umum lah. Mungkin ada juga abang-abang lama yang akan hadir sekali. Dalam pukul 5.30 tu kita akan baca kitab ni insya-Allah pada awal sampai habis balik, supaya siapa yang tak dapat hadir dalam majlis-majlis yang kita buat terlepas satu majlis ke dua majlis ke, jadi pada hari itu dapat dibacakan kitab tanpa huraian lah, daripada mula sampai habis kitab, supaya kita dapat mendengar kitab ni dari mula sampai habis. Sebab sanadnya lebih tinggi kalau kita dengar kitab dari mula sampai habis. Dan alhamdulillah dalam majlis-majlis ni kita telah menguraikan secara kasar berkenaan dengan setiap hadis. Jadi kata Ustaz hari itu akan ada iftar, kita akan buka puasa sama-sama insya-Allah. Jadi kata Ustaz Ammar, siapa yang di kalangan adik-adik yang nak memberikan sumbangan iftar, sebab kita akan minta daripada orang Malaysia, jadi buka je lah. Siapa yang dia nak bagi sumbangan iftar, nak bagi segenih ke, robok ke, kan, nus ke, terpulanglah kan. Jadi kita boleh kumpul seorang sedikit untuk kita dapat menjayakan majlis tersebut. Tapi kalau tak ada, saya memang robok pun tak ada Ustaz. Kalau boleh robok tu, kalau boleh pecah 1 per 10 robok pun saya tak ada. Saya boleh hadir dalam majlis tu je, tapi saya tak boleh mengadakan duit saya untuk majlis tu. Kalau contoh kita tak mampu, tak ada masalah, hadir majlis tak apa, dan menunggu makanan itu pun satu sedekah juga. Kalau makanan ada, orang tak ada, siapa nak makan, kan? Jadi setiap orang dia ada takhasus dia. Okey, setiap orang dia ada takhasus dia. Jadi siapa yang ada kelapangan nak bagi sumbangan, kata Ustaz Amal, ahlan wa sahlan. Ala kulli hal, hari ini kita dah dapat RM1000. Alhamdulillah kita dapat RM1000 untuk majlis buka puasa pada majlis khatam tersebut insya-Allah.
Okey, sekarang tu dahulu kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafil. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.